wabarakatuh. Sekarang saya bersama dengan Tuan Haji Azmi, iaitu pengasas kepada Roda Al-Muslih. Apa khabar Tuan Haji? Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita teruskan kepada sesi temu buat? Boleh. Bismillah. Soalan pertama daripada saya. Bolehkah Tuan Haji kongsi sedikit mengenai latar belakang Tuan Haji? Okey, saya pesara kerajaan. Ya. Setelah berkhidmat dengan kerajaan selama 26 tahun lebih, 26 hari. Dan pekerjaan hakiki saya semasa di Jabatan Kerajaan adalah sebagai penganalisa dan pengkaji keadaan alam sekitar. Saya bertanggungjawab terhadap memberi kelulusan environmental impact assessment, menilai kesan terhadap alam sekitar untuk sesuatu projek yang nak dimajukan oleh pihak pemaju ataupun oleh mana-mana pihak. Jadi itu tugas dan tanggungjawab saya selama 26 tahun, 26 hari kerajaan. Dan saya daripada saya ni mendapat latihan dan bekerja, pengalaman kerja lama di Jepun, saya daripada Kyoto University, saya master dalam bidang environment. Kemudian berkhidmat di kedutaan kita di Tokyo dalam bidang environment juga, attaché alam sekitar. Kemudian balik dan pesara. Semasa tu Perdana Menteri kita semasa tu iaitu Dr. Mahathir, ya. Jadi semasa tu dia membuka ruang dan peluang kepada mana-mana pekerjaan di bawah program Dasar Pandang Ketimurnya yang berhasrat untuk menjalankan perniagaan ataupun menjadi seorang usahawan ataupun teknokrat. Dia mendapat beasiswa khas yang disediakan oleh pihak kerajaan Jepun di bawah JICA, Japan International Cooperation Agency. Mendapat beasiswa untuk menyambung pelajaran dan duduk di Japan, mendalami cara pekerjaan, cara budaya kerja orang Jepun. Dan lepas tu kita balik, kita bersara dan kita mulakan perniagaan kita sebagai seorang usahawan. Dan kita bawa budaya kerja, cara orang Jepun kerja lah. Lain sikit cara orang Jepun kerja dengan cara orang kita kerja, dan cara orang putih bekerja lain. Seterusnya, bolehkah Tuan Haji kongsi sedikit latar belakang syarikat dan produk yang telah diusahakan oleh Tuan Haji? Okey, syarikat ditubuhkan pada tahun 2. Saya mengusahakan produk untuk menangani masalah yang penting, yang utama sekali. Kita mengeluarkan produk khusus untuk menangani masalah cicak di rumah ibadat. Itu pada permulaannya pada tahun 2016. Jadi tahun 2016 kita mulakan produk, kita tubuhkan syarikat Al-Muslih Solution Sdn Bhd. Tetapi sayangnya tahun 2016, 2017 dan 2017, selama 3 tahun lepas produk yang kami hasilkan, yang kami keluarkan, sebotol pun tak boleh jual di Malaysia, terutama di Kelantan. Jadi saya pun membuat analisa, buat kajian semula untuk mengkaji semula kenapa, kan. Pada situ kita dapati bahawa tahun 2016, 2017, tahun 2018, 3 tahun tu mentaliti masyarakat kita terhadap penggunaan bahan-bahan berasaskan organik dan alami dalam kehidupan kita masih lagi rendah, terlalu rendah. Masyarakat kita bila kita cakap untuk menangani masalah
serangga dalam rumah. Apa yang awak fikir? Orang Melayu kita, masyarakat kita akan fikir aerosol yang berasaskan kepada bahan kimia dan beracun yang boleh membunuh. Orang Melayu suka bila dia spray cek atas meja, tengok bangkai semut. Semut mengubur, mati. Dia tak tahu sebenarnya itu adalah racun juga bagi diri dia. Racun pembunuh secara diam-diam. Dia nak tidur malam, ada nyamuk. Dia cari aerosol, spray spray dalam bilik tidur dia. Satu bilik tidur dia spray, tutup tingkap, tutup pintu, buka kipas ataupun buka aircon, kemudian tidur. Sedarkah dia bahawa dia tidur malam tu di dalam gas beracun? Kan? Jadi kesedaran orang Melayu pada masa tu, tahun 2016, tahun 2017 terhadap penggunaan bahan-bahan berasaskan bahan organik dan alami masih rendah. Jadi sebab tu daripada Jabatan Analisa saya buat kajian, saya buat tahun 2016, 2017, 2018 kami keluarkan produk tak laku kerana kesedaran orang Melayu masih rendah. Maka penghujung tahun 2018, kawan saya, bekas duta besar kita Malaysia di China, masa tu saya menjajah dengan anak saya, dengan cucu saya. Jajah ni rata seluruh negeri Kelantan. Mana ada pasar malam, mana ada pasar tani, mana ada apa tu net market, ya. Kita pergi masuk dalam pasar, masuk dalam kampung, masuk dalam restoran, masuk dalam kedai, terjajah. Tak laku. Biasa saya menjajah dengan anak saya, dengan cucu saya di dalam pasar Macang, Bandar Macang. Kami dibaling dengan tin aerosol. Kami dibaling dengan tin shell top. Yang ni lah kami guna sejak tok nenek kami lagi, tak jadi apa pun kepada kami. Kan? Tak apa lah. Jadi kesedaran benda tu saya simpan. Dia akan menjadi sejarah hitam dalam perniagaan saya. Dan dia jadi satu penggalak pada saya. Dan bagi saya itu mungkin ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Nak tengok kekuatan mana, kekuatan kita terhadap barang-barang produk kita ni takat mana. Adakah kita akan terhenti di situ saja ataupun lebih memberi semangat kepada kita. Jadi Alhamdulillah, masa saya menjajah di pasar tani di Jeli, di Airlanah Jeli, saya berjumpa dengan Datuk Zahari, mantan duta besar kita di China. Dia pun bersara dah. Dia kenal saya. Dia panggil saya. Dia duduk minum dalam satu warung di pasar tani Jeli, di Airlanah. Dia panggil saya. Dia kata, "You jual apa?" Dia cerita produk saya. Kan? Dia tengok. Dia kata tak lagi. Dia kata di Kelantan, dalam Malaysia pun tak lagi produk-produk macam ni. Sebab mentaliti. Betul macam mana saya jangka. Mentaliti orang kita, mentaliti masyarakat kita, kesedaran terhadap produk-produk yang macam ni masih terlalu rendah. Dia kata dia sendiri pun, selepas dia bersara balik daripada China, kampung dia di Jeli, dia mengusahakan sarang burung walid. Pun tak boleh jual dalam Malaysia, dia kata. Dia ada outlet dia di Taiwan, di Korea, di China, di sana dia. Kesedaran orang dah tinggi. Di sini tak boleh jual. Orang cebeh mulut, dia kata dia jual sarang burung walid. Dia buat jus, dia buat air. Itu tahun 2018 tu, dia penuh dengan dia. Orang cebeh mulut, orang pemain dengan dia. Minum air sarang burung. Dan dia digapal. Jadi dia kata macam ni. Penghujung bulan November tahun 2018, ada satu fair, expo di Shanghai. Dia panggil Shanghai Winter Expo. You pack barang-barang you ikut I. Dia ada outlet dia di Shanghai, dia ada di Guangzhou, dia ada 2-3 tempat di China. You ikut I. So, saya ikut. Saya ikut dia, attend satu carnival di Shanghai. Alhamdulillah. Masyarakat sana, dia dah open-minded tau. Bila kita promote produk kita, kita cerita pada dia, this is an organic product. Non-chemical. Kan? Non-toxic. Tidak memudaratkan manusia.
Alhamdulillah, sambutan cukup tinggi. Sampai barang yang saya bawa pun habis. Kan, dalam masa, walaupun expo selama seminggu, dalam masa 3 hari produk saya habis. Kan, jadi Alhamdulillah. Lepas saya balik pada China, saya terima tawaran daripada Atomi Korea Corporation, sebuah syarikat Atomi. Atomi ni kalau dulu ni kita baru saja ada Lazada dengan Shopee dan semua ni. Atomi Korea Corporation ni dulu tahun 2016, 2017 dah ada dah. Agensi perdagangan, agensi jualan barang-barang produk harian dalam internet tu, dalam dah ada dah. Kita baru je Lazada Shopee ni. Kan? Dia order saya. Dalam amount yang banyak. Sampai sekarang ni Al-Muslim Solutions and Rabat masih menjadi vendor kepada Atomi Korea Corporation. Dan sampai sekarang lah, kalau you tengok dalam Korea, ada Atomi Korea punya katalog, dia ada situ. Dia panggil Atomi Rose Spray Insect Repellent. Yang tu kita punya. Yang tu kita punya sampai hari ni. Atomi Rose Spray Insect Repellent, itu kita punya. Atomi, ni Al-Muslim punya. Lepas 2 bulan daripada kita buat pameran di Shanghai, kami ikut Datuk Zahari ni lagi menghadiri satu lagi expo di Guangzhou, China juga. Kan? 2 minggu habis lepas balik dari Guangzhou tu, kita menerima permintaan yang cukup tinggi daripada Jepun, Korea tu saya kata dah, kan? Taiwan, mula-mula dapat perhatian daripada tu sana. Itu sehingga tahun 2018, 2019 kita di Guangzhou. Penghujung awal tahun 2019. Yang tu dalam Malaysia tak jual lagi tu. Tak laku lagi dalam Malaysia. Tentu betul dia jual. Kami dah meneroka keluar negara dah. Kan? Sehinggalah pada tahun 2019 bulan Mac, semua orang tahu serangan serangga hitam di Kota Mekah. Bulan Mac. Yang tu serangan serangga hitam di Kota Mekah bulan Januari. Shortly before COVID. Januari tahun 2019 serangan serangga hitam di Kota Mekah. Dalam Masjidil Haram, dalam Baitullah, banyak dengan serangga-serangga hitam ni. Sehingga menjejah, mengganggu orang Islam mengerjakan ibadah. Kan? Jadi tahun bulan Januari, bulan Februari sehinggalah pertengahan bulan Mac tahun 2019, musim haji jatuh macam tahun ni juga dalam bulan Mei. Pertengahan bulan Mac, benda serangan-serangga hitam di Kota Mekah ni tak boleh diatasi lagi. Walaupun ramai pakar-pakar biologi, pakar-pakar serangga daripada seluruh dunia pergi spray macam-macam bahan kimia dalam Baitullah, dalam Masjidil Haram dan sekitarannya, binatang tu masih lagi banyak. Lepas spray 2 hari, lagi banyak. Lebih spray 2 hari dalam Baitullah, lagi banyak. Lepas spray 2 hari dalam Masjidil Haram, lagi banyak serangga hitam ni keluar. Seolah-olah dia mencabar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, awak nak guna racun, awak nak guna bahan kimia untuk bunuh makhluk aku hantar lagi banyak. Macam sekarang ni, cuba perhati. You guna aerosol di rumah you spray semut bagi mati atas meja. Sekali lagi petang you nak guna meja tu, ada lagi semut, lagi banyak. You kena spray pula. Malam lagi you nak makan nasi atas meja tu, lagi banyak semut atas meja tu. Itu dia. You nampak yang kesan yang kita tak dapat fikir secara instantly. Kan? Jadi inilah berlaku. So, kebetulan semasa saya nak bawa produk saya ikut Datuk Zahari ni buat pameran di Shanghai, produk kita mesti didaftarkan dengan matrik. So, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Utus Iskandar. Jadi saya akan sambung untuk soalan seterusnya. So, jadi saya start lagi. So, jadi soalan saya yang seterusnya iaitu, apakah nasihat Tuan Haji kepada golongan anak-anak muda ataupun siswa ZAP yang ingin melibatkan diri dalam bidang kewirausahaan?
penglibatan anak muda dan juga bekas-bekas siswa lah ataupun lepasan pusat pengajian tinggi universiti dalam bidang keusahawanan tu memang satu langkah yang jauh baik ya. Tetapi ada tetapi usahawan muda ni perlu sedar bahawa cabaran dan dugaan yang ada dalam dunia keusahawanan ini berlainan sekali dengan cabaran dan dugaan yang ada bagi seorang pelajar. Yang kedua, dia perlu bersiapkan diri daripada segi know-how teknologi. Bukan saja you ada modal, you ada benda nak buat, you just buat. Because saya ada tengok, based on my experience, kebanyakan usahawan ni, dia nak cepat naik. Dia tanpa melalui anak tangga, dia pakai lift, dia nak pakai escalator, kan? Lepas keluar universiti, lepas fresh graduate, nak berniaga, tidak boleh dalam masa 3 bulan, 6 bulan ni, nak duduk di puncak. Atau orang Melayu minum, jual kata tepi jalan ayam soya. Atau Mekah pula boleh beli ayam kacang soya bagi anak cucu minum. Ya, betul. Jadi kita kena tengok tu. Jadi banyak kita kena belajar daripada orang dulu, bawa balik kepada dunia sekarang ni. Lepas tu kita kalau nak jadi usahawan, untuk bincang dengan tim bawah ni, kita nak menggerakkan semula usaha muda kita, orang Melayu kita ni, bagaimana untuk nak mengaktifkan semula, merancakkan semula penggunaan bahan-bahan semula jadi yang ada di sekitar kita. Memodernisasikan kaedah-kaedah herba-herba asal orang Melayu kita ni. Keliling rumah ni ada herba-herba yang boleh digunakan. Ganti Panadol, ganti insulin, ganti segala ubat-ubat moden tu yang membawa kesan sampingan, kan? Pokok dokong anak misalnya, tumbuh patah tepi jalan dalam kampung, kan? Nampak? Ha? Ada nampak? Ada nampak? Pokok susu Nabi, kan? Ubat besar tu, sirih Cina. Kenapa kita tak study balik, gunakan balik benda tu, producekan dia, usahawan-usahawan ambil producekan dia cara moden. Tengok moringa. Ni kawan saya buat moringa. Moringa di Johor, kilang dia besar sekarang ni. Kawan saya, our group lah, buat team. Dia buat moringa, kan? Jadi tengoklah tu. Jadi kalau you nak jadi kena tahulah bidang apa. Supaya sekarang ni banyak orang tu gila digitize lah apa semua, benda tu akan musnah satu hari, akan hilang. Dia tak bagi kita tumpu kepada benda-benda lain. Dia suruh kena modernkan pemikiran kita, digital. Saya tak percaya. Sebab tu bila dia panggil kursus tentang TikTok lah, apalah, nak memajukan perniagaan, saya tak aktif, saya tak ambil bahagian dalam tu. Saya berpegang kepada pesanan puak angkat saya. You want to be a businessman, you want to be a success entrepreneur, pertama sekali, go out there, meet more people, meet more friends. Selepas tu, sell yourself. Jual diri awak. Kalau people can accept you, kalau orang ramai boleh terima you, that means you are 30% success. Selepas tu, then only you introduce what you have. Apa ilmu ada, apa kelebihan dalam diri awak yang awak ada boleh bagi pada masyarakat, pada kawan-kawan you. That is your product. What product you have? Produk apa yang you ada? Ilmu you, barang you, benda apa? Bila dah jadi macam tu, then your friends will accept your product. They will use your product. They will
survive. You will survive with your product. Daripada situ, bila ada more friends, lepas tu saya percaya pada networking system. Saya tak percaya pada internet, saya tak percaya pada TikTok, saya tak percaya pada Lazada, saya tak percaya pada Shopee. Tak ada, kalau tengok produk saya tak ada pada Shopee dan Lazada. Kalau ada pun saya punya ejen bawa masuk, saya tak bawa masuk. Kalau tengok dalam TikTok tak ada. Kan? Jadi, berpegang pada pesanan Pak Angkat saya. Go out, meet more people, make more friends, let them put their trust on you. Itu yang penting. You jumpa ramai orang, you buat ramai kawan, you yakinkan dia orang terhadap diri you, bagi dia orang percaya pada you, then you bawa produk you apa pun orang akan ambil. Because bukan kerana your product, kerana they trust on you. Value diri sendiri. Bila they trust on you, they will use your product. And then only you maintain the quality of your product, then your product will start speak to itself. Lepas tu, you duduk saja. Apa? Jadi sekarang ni kita usahawan muda, saya duk tengok dalam grup PKNK apa ni, tak mau kawan dengan orang, tak mau keluar jumpa orang, duk asyik masuk dalam TikTok, dalam Facebook, dalam Shopee, dalam apa semua, duduk di rumah saja. Boleh, tapi macam mana you business? You hit and run. You nak jadi hit and run business ke, you nak ke networking business? Networking business mean people will repeat your product to use your product. Tapi kalau you jual dalam internet, dalam TikTok, you tak berjumpa dengan orang, dia sekali order ya, dia guna berarti tak ada. Jadi kita kena rajin keluar. Sebab tu saya kalau dia tengok 1 tahun ni berapa hari saya duduk di rumah. Mana ada carnival semua saya attend. Because saya need to meet people. Saya need to make more friends. Saya need to let people know about my product cara face to face. Bukan dalam internet. Macam awak lah, kalau jumpa saya, soal jawab saya dalam internet boleh, kan tak boleh. Tapi apa yang you dapat? Tak dapat apa. Tapi apabila kita face to face, Lagi mudah. perjumpaan kita, perbincangan kita lebih mendalam, lebih banyak. Kan? Begitu juga dengan produk. Kalau saya ada produk, saya jumpa you, saya boleh cerita more about my product. Saya boleh pengaruhi pemikiran you. Kan? Saya boleh pengaruhi perasaan you terhadap produk saya. Kan? Jadi, the skill is there. Tapi kalau dalam internet, what is your skill? Kalau dalam TikTok, what is your skill? Apa orang nak bangga guna produk you? Kan? Tapi bila kita berdepan, kita kena cerita detail, kita boleh cerita detail about our product, orang lebih yakin. Berbeza dengan you nampak Al-Muslim tepi jalan, you beli you guna. Tapi you tak tahu kelebihan dia. You tak tahu kegunaan dia. You tak tahu daripada spray itu saja benda apa lagi yang boleh buat. You know. Tapi kalau jumpa saya cerita ini detail about. Saya faham Tuan Ji. So jadi kesimpulannya sebagai seorang usahawan yang kita tahu sekarang ni kita guna banyak media sosial dan banyak remaja sekarang dia nak buat duit hanya duduk dalam bilik dan tak jumpa orang. Itu kelemahan dia. Itu kelemahan dia. What happen kalau satu hari all the system break down? Your business buruk tak? So jadi kita kena terapkan balik nilai networking. Nilai networking tadi. Go out and meet more people. Make more friends. Tell people about yourself. Tell people about your product. When people put a trust on you, you kata dalam Ketua Batu ni ada mic. Percaya. Bila ada orang percaya dulu, ramai orang percaya kat you, your wealth is here. Harta you di sini. Dalam ni. Dalam kepercayaan orang tu juga ada harta you. Cuma bagaimana you nak guna pula skill you, nak tarik harta you keluar supaya mari pada you. Itu falsafah macam tu. Lepas tu Jepun kalau dia nak berniaga dengan you, kalau you tengok ketua-ketua negara kita macam kita,
dia terpaksa pergi Sana. keluar negara. Meet more people. Tell people about Ya kan. yourself. Tell people about your country. Tell people what your product, your country ada produk yang dia boleh guna. Tapi kalau dia duk cerita dalam TV dan radio saja, dia ingat boleh berjaya ke? Tak boleh. Konsep tu. Go out, meet more people. Make more friends. Lepas tu bila dah ada friends tu, jagalah network dia. Kan? Jangan pergi pecah. So sekarang ni kami alhamdulillah dah faham Tuan Haji, penerangan yang cukup padat, sangat tepat dan sangat mendalam hati kami. Sebab ni pertama kali kami mendengar ayat-ayat Tuan Haji yang betul-betul seorang businessman yang berjaya. Tak berjaya lagi. Tak berjaya Tapi lagi. lagi berpengalaman daripada kami. Pengalaman tu boleh jadilah. Kita dah hidup lama kan. So jadi kami yang muda ni, kami nak tuntut ilmu dengan Tuan Haji, ambil Pengalaman. nasihat-nasihat Tuan Haji, dan Boleh. alhamdulillah kami dapat. Boleh insya-Allah. So jadi itu saja daripada kami, dan Daripada- semua soalan dah terjawab. Daripada Okey. YMC. So saya nak ucapkan terima kasih dekat Tuan Haji daripada pihak kami. Sama-sama. Kian salam kat